Jadi saya akan menerangkan tentang era revolusi untuk topik algebra. Sejarah algebra mula pada zaman Mesir iaitu 1650 sebelum Masihi dan Babylon 1800 sebelum Masihi. Rhind Papyrus pada zaman Mesir adalah sebuah naskah kuno berisi siasatan matematik dari budaya Mesir kuno yang ditulis di atas lembaran papyrus, dianggap sebagai contoh terbaik kemajuan matematik Mesir kuno. Gambar di sebelah pula adalah Plinton 322. Tablet ini terdiri daripada 15 baris dan 4 kolom yang saling berpotongan. Tablet ini memiliki jumlah dasar 60 yang mungkin telah digunakan oleh orang Babylon untuk menciptakan bilangan bulat daripada pecahan. Pada peringkat retorik, iaitu pada peringkat awal, matematik ditulis sepenuhnya dengan perkataan. Contoh yang ditulis dalam Rhind Papyrus 1650 sebelum Masihi, 2/3 ditambahkan dan 1/3 dikeluarkan bagi 10. Satu kuantiti ditambahkan pada 1/4 sendiri, jawapannya ialah 15. Dalam Rhind Papyrus didapati bahawa semua persamaan ditulis menggunakan perkataan. Al-Khwarizmi 790 hingga 840. Al-Khwarizmi merupakan antara tokoh terunggul yang dianggap sebagai pelopor kepada penemuan sistem angka yang diguna pakai sehingga sekarang. Banyak sumbangan yang telah dilakukan sebanyak pengamatan beliau di dalam bidang ini. Antaranya, beliau telah memperkenalkan beberapa prinsip asas kaedah ilmu algebra dan geometri matematik, ilmu ukur dan juga ilmu bintang. Antara kaedah ilmu algebra dan geometri yang telah diperkenalkan oleh beliau ialah konsep 4 segi dan 3 segi. Hasilnya, prinsip tersebut telah diguna pakai oleh semua pihak sehingga ke hari ini. Secara amnya, beliau sebenarnya merupakan pengasas kepada beberapa cabang dan konsep asas matematik. Hasil kerja beliau dalam algebra begitu cemerlang dan beliau tidak hanya mempunyai inisiatif terhadap subjek dalam pembentukan sistematik, tetapi bertanggungjawab dalam membangunkan penyelesaian analitikal dalam pengembangan garis lurus serta persamaan kuadratik. Di antara sumbangan lain yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi ialah penyelesaian kepada keseluruhan persamaan konsep algebra yang diguna pakai di peringkat sekolah pada masa sekarang, iaitu AX tambah B sama dengan kosong, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Konsep ini juga mempunyai rumus yang terkenal pada masa sekarang, iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak set B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Leonardo Pisano Fibonacci 1170 sehingga 1250. Algebra diperkenalkan ke Eropah kebanyakan melaluinya. Bagi kebanyakan ahli matematik, nama Fibonacci bukanlah sesuatu yang asing. Ini kerana sumbangan besar yang diberikan Fibonacci dalam perkembangan matematik sehingga dia mendapat gelaran sebagai ahli matematik barat yang paling berbakat pada zaman pertengahan. Di Pisa, dia telah menulis sejumlah teks penting yang memainkan peranan utama dalam menghidupkan semula kemahiran matematik kuno di Eropah. Ini kerana pengetahuan matematik menjadi tidak aktif selama beberapa abad ketika Eropah melalui zaman gelap. Pada zaman itu, teknologi pencetakan masih belum wujud di Eropah. Jadi, salah satu cara untuk membuat salinan buku-buku yang ditulis Fibonacci adalah salinan bertulis. Antara salinan karya Fibonacci yang masih ada pada hari ini adalah Liber Abaci, Praktika Geometri, Flos dan Liber Quadratum. Ketika menghasilkan Liber Abaci yang bermaksud buku pengiraan atau buku kira-kira, Fibonacci mempromosikan sistem perpuluhan bernilai Indo-Arab dan penggunaan angka Arab ke Eropah. 7 bab pertama buku ini memuatkan notasi menjelaskan prinsip nilai tempat di mana kedudukan angka menentukan sama ada ialah 1, 10, 100 dan sebagainya. Teknik ini kemudian digunakan untuk masalah praktikal seperti jumlah keuntungan, sistem barter, pertukaran wang, penekaran berat dan ukuran, perkongsian dan bunga. Sistem ini jelas memberi banyak manfaat kepada para pedagang dan ahli matematik berbanding sistem angka Roman yang digunakan di Eropah. Namun, Liber Abaci tidak begitu mendapat sambutan kerana ketika itu Eropah terlibat dalam perang salib menentang Arab Muslim. Malah penggunaan nombor Arab telah diharamkan di Itali. Akhirnya kesedaran mengenai keberkesanan sistem baru ini menyebabkan ia diterima pakai di seluruh Eropah. Ini menandakan berakhirnya sistem angka Roman yang bermasalah. Seterusnya kita dapat lihat sumbangan tokoh-tokoh dalam simbol dalam algebra. Pada tahun 1591, Francois Viète, dia telah guna huruf untuk mewakili kuantiti. Kuantiti tidak diketahui digantikan dengan vokal A, E dan I, dan kuantiti diketahui diganti dengan konsonan B, C dan D.
Seperti yang kita lihat, contoh di bawah adalah A kubus plus C plano in A equatus di solido. Dalam ungkapan moden adalah X kuasa 3 tambah CX equal to D. Pada tahun 1637, René Descartes telah menggantikan X, Y, Z sebagai kuantiti tidak dikuasai, A, B, C sebagai kuantiti ini. Sebagai contoh, A X kuasa 2 campur B X equal to C. Seterusnya, sumbangan tokoh-tokoh yang kita boleh lihat dalam simbol dalam algebra. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada teori nombor dalam era revolusi. Pada era revolusi, kita akan melihat beberapa orang tokoh-tokoh utama yang menjadi pelopor utama teori nombor dalam era tersebut. Antaranya adalah, yang pertama adalah Legendre, Gauss dengan Lagrange. Baik, untuk tokoh yang pertama, nama sebenar adalah Joseph Louis Lagrange, yang dilahirkan pada tahun 1736 dan telah meninggal dunia pada tahun 1813. Beliau merupakan orang Perancis dan antara bidang-bidang yang telah disumbangkan dalam matematik ialah pertama teori nombor, lepas tu mekanik dan theory of equation. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang teorem yang dicipta oleh Lagrange, namanya adalah Lagrange Theorem dalam konteks teorem nombor, dinamakan oleh Joseph Louis Lagrange tentang seberapa kerap polinomial di atas bilangan bulat dapat menilai kelipatan perdana tetap prime number. Ia menyatakan bahawa jika P ialah nombor perdana dan merupakan polinomial dengan perkali integer, dia boleh disebut dengan fx terdiri daripada integer darab dengan function itu sendiri. Setiap perkali fungsi dibahagi dengan P atau fungsi mendekati kosong mod P memang mempunyai paling banyak larutan tidak serasi dengan fungsi itu sendiri, di mana fungsi itu adalah degree fx fungsi. Penyelesaian tidak sesuai jika tiada berbeza dengan gandaan P. Sekiranya modulus tidak prime perdana, maka ada kemungkinan terdapat lebih daripada penyelesaian degree fx. Ini adalah berkaitan tentang solution. Seterusnya, bukti yang untuk teori ini adalah, kita boleh tengok dua idea utama adalah biarkan gx fungsi g dalam terdiri daripada integer over p darab dengan x menjadi polinomial yang diperoleh daripada fungsi x dengan pengambilan mod perkali p. Jika fk fungsi k dibahagi dengan p jika dan hanya jika gk sama dengan kosong, function g dalam kurangan k sama dengan kosong, dan gx tidak mempunyai root degree gx. Itu adalah untuk kita proof sama ada betul ataupun tidak. Seterusnya beralih kepada Legendre, tokoh kedua. Nama sebenar adalah Adrien Marie Legendre, yang dilahirkan pada tahun 1752 dan meninggal dunia pada tahun 1833. Juga merupakan orang Perancis dan antara sumbangan yang terbesar beliau adalah Legendre Polynomial dan Legendre Transformation dan Legendre Symbol. Itu merupakan buku yang ditulis oleh beliau sendiri, yang ditulis dalam bahasa Perancis. Nama tajuk buku adalah Essai sur la théorie des nombres. Dan buku ni ada translation yang telah
translate kepada dalam bahasa Inggeris untuk lebih ramai memahaminya lah. Seterusnya kita beralih kepada teori yang telah dicipta, legend simbol. Penerangannya adalah fungsi darab dengan nilai 1, negatif 1 atau kosong yang merupakan watak kuadratik modulus. Nombor perdana ganjil P sama dengan nilainya pada mod residu kuadratik bukan sifar P adalah 1 dan pada residu bukan kuadratik adalah negatif 1, nilai pada sifar adalah kosong. Seperti yang anda semua boleh tengok, ini adalah tabel contoh table of value legend symbol with n lebih kecil ataupun equal dengan 19 dan k lebih kecil ataupun equal dengan 20. Dan n adalah nombor ganjil. Ini penerangan lebih lanjut tentang tabel tadi. Formulanya A over P ataupun yang dalam tabel K over N. Yang ni secara umum lah, A over P. Jika kuadratik residu modulo P dengan A tidak mendekati kosong, dia mod P, dia lebih kepada P. Lepas tu negatif 1 apabila non-kuadratik residu modulo ialah P. Dan kosong apabila dia mendekati kepada kosong, mod P. Lepas tu legend original definition, explicit formula dia, A over P mendekati dengan A power of fraction P tolak 1 over 2 mod P, dan A over P tergolong daripada antaranya adalah negatif 1, kosong dan 1. Seterusnya adalah tokoh ketiga, Gauss. Nama sebenar adalah Johann Friedrich Karl Gauss. 1777 sehingga 1855 kematian beliau. Lepas tu merupakan orang Jerman, dan antara sumbangan beliau dalam matematik adalah Gauss lemma, geometri dan probability theory dan banyak lagi lah. Pada hari ini kita akan melihat pada Gauss lemma, iaitu teori yang cukup sinonim dengan beliau. Untuk P perdana yang ganjil, biar menjadi bilangan nombor bulat yang merupakan co-prime kepada P. Pertimbangkan bilangan bulat. Kita boleh tengok pada formula yang di sebelahnya, A, 2A, 3A, dan formula asasnya adalah P tolak 1 over 2A. Dan residu paling positif mereka modulo P. Sisa ini semuanya berbeza. Jadi ada P tolak 1 over 2 daripadanya. Tapi syaratnya P dia kena lebih besar daripada P over 2 untuk guna formula tu. Ini adalah formulanya lah. A over P sama dengan negatif 1 power N, di mana P itu adalah formula daripada legend tadi, legend symbol. Boleh nampaklah perkaitan antara dua tokoh ni. Ini adalah kesinambungan antara dua tokoh. Dan saya akan teruskan untuk bahagian revolutionary era of probability. Yang pertama, apakah kebarangkalian, iaitu probability. Kebarangkalian ialah cabang matematik yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur peristiwa rawa, termasuk pengumpulan, analisis, interpretasi dan paparan data berangka. Kebarangkalian berasal dari kajian judi dan insurans pada abad ke-17, dan kini ia merupakan alat yang sangat diperlukan untuk sains sosial dan alam. Seterusnya, kita mulakan dengan permulaan kebarangkalian pada satu peristiwa yang bernama Game of Chance. Terdapat dua ahli matematik yang berasal daripada Perancis
yang bernama Pierre de Fermat dan juga Blaise Pascal. Inspirasi mereka datang dari masalah tentang permainan peluang, iaitu Game of Chance, yang diusulkan oleh seorang penjudi, Chevalier de Marie, pada tahun 1654. De Marie bertanya mengenai pembahagian taruhan yang betul apabila permainan peluang terganggu. Sebagai contoh, katakan terdapat dua pemain, iaitu pemain A dan pemain B, sedang bermain permainan 3 mata. Masing-masing bertaruh 32 pistol dan terganggu setelah A mendapat 2 mata dan B memiliki 1 mata. Berapakah yang masing-masing mesti terima? Maksudnya, berapakah pembahagian untuk taruhan mereka berdasarkan mata yang mereka dapat. Jadi, terdapat dua versi penyelesaian, iaitu oleh Fermat dan juga Pascal. Fermat beralasan bahawa 2 permainan lagi akan mencukupkan untuk menentukan kemenangan. Maksudnya daripada 3 mata, Fermat nak jadikan dia kepada 5 mata. Terdapat 4 kemungkinan hasil, masing-masing sama dalam permainan peluang yang adil. A mungkin menang 2 kali, iaitu AA, atau pertama A menang dan kedua B menang, ataupun B menang dulu dan poin yang kelima A menang, ataupun kedua-dua dimenangi oleh B. Dari 4 turutan ini, hanya yang terakhir akan menghasilkan kemenangan untuk B. Maksudnya, jika kita lihat, dua-dua dimenangi oleh A, jadi A telah menang 2, ditambahkan dengan 2, maksudnya 4 poin telah dimenangi oleh A dan B mempunyai 1 poin. Manakala untuk contoh kedua pula, di mana pertandingan pertama dimenangi oleh A dan mungkin B menang selepas itu, jadi menjadikan kedudukan 3A dan juga 2B. Sama juga seperti yang selepas itu, iaitu B menang dulu, selepas itu A menang, akan menjadikan mata keseluruhan 3A dan 2B. Ataupun yang terakhir dimenangi oleh kedua-dua B, jadi 3B 2A. Jadi, daripada 4 kerutan ini, hanya yang terakhir menghasilkan kemenangan untuk B. Oleh itu, kemungkinan untuk A ialah 3:1, yang menyeratkan pembahagian pistol sebanyak 48 pistol untuk A dan juga 16 pistol untuk B. Okey, bagi Pascal pula, dia mencadangkan untuk penyelesaian masalah itu bukan dari segi peluang, tetapi dari segi kualiti yang disebut sebagai expectation. Katakan B sudah memenangi pusingan seterusnya. Dalam kes itu, posisi A dan B akan sama, iaitu A 2 poin, B 2 poin. Masing-masing telah memenangi 2 permainan dan masing-masing berhak untuk 32 pistol. Okey, bagaimanapun, A harus menerima bahagiannya. Sebaliknya, 32 yang B ada bergantung pada andaian bahawa dia telah memenangi pusingan pertama. Pusingan pertama ini sekarang boleh dianggap sebagai permainan yang adil untuk pegangan 32 pistol. Sehingga setiap permain mempunyai 16 jangkaan ataupun jangkaan 16. Oleh itu, A adalah sebanyak 32 ditambahkan dengan 16 ataupun sama dengan 48 dan B hanyalah 16. Apa yang kita dapat rumuskan daripada Game of Chance itu, permainan peluang seperti ini memberikan permasalahan model untuk teori peluang pada masa awalnya. Dan sememangnya mereka tetap menjadikan teras buku teks. Fermat dan Pascal bukan yang pertama memberikan penyelesaian matematik untuk masalah ini. Untuk pengetahuan semua, Fermat dan Pascal bukanlah orang pertama yang menyelesaikan masalah ini. Tetapi pada abad sebelum itu, ada seorang ahli matematik, seorang doktor
dan juga dia adalah seorang kaki judi yang berasal daripada Itali yang bernama Girolamo Cardano. Girolamo Cardano ini juga telah mengira peluang untuk mendapatkan nasib dengan mengira kes yang sama. Cardano juga mempunyai sebuah buku kecil, walau bagaimanapun tidak diterbitkan hingga tahun 1663. Ketika itu, unsur teori kemungkinan atau kebarangkalian sudah diketahui oleh ahli matematik di Eropah. Kerana selepas saja Fermat dan Pascal berjaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka telah mengeluarkan satu buku dan mereka telah menerbitkan satu buku. Antara cara Pascal dan Fermat adalah asal-usul kajian kebarangkalian matematik. Kaedah yang mereka kembangkan sekarang dipanggil pendekatan klasik untuk mengira kebarangkalian. Kaedahnya, andaikan permainan mempunyai n hasil yang sama, m hasilnya sesuai dengan kemenangan, maka kebarangkalian menang adalah m dibahagikan dengan n. Ini juga digunakan pada masa sekarang, di mana bilangan percubaan dibahagikan dengan di mana bilangan n dibahagikan dengan bilangan keseluruhan. Jadi yang terakhir adalah daripada game ke sains. Jadi kita boleh nampak perubahannya daripada peristiwa di tempat perjudian, dia beralih kepada sains. Sepanjang abad ke-18, penerapan kebarangkalian beralih dari permainan kebetulan ke masalah saintifik. Teori matematik insurans sebagai contoh, teori matematik insurans hayat, life table, dan juga masalah biologi di mana kita nak menentukan kebarangkalian bayi yang lahir sebagai bayi lelaki atau bayi perempuan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.